berapa cair aset anda. Okey, anda ada rumah, ada kereta, ada wang simpanan, mungkin ada ASB, ada tabung haji, ada unit trust, simpanan unit trust. Tapi sampai masa kalau kata kita tak ada, aset-aset ni akan jadi harta pusaka. Dan sedar atau tidak, harta-harta pusaka ni kena dibahagikan secara faraid. Dan bila dibahagikan secara faraid, proses pembahagian secara faraid ni sebenarnya panjang. Dan kebanyakan aset ni adalah tidak cair. Sedar atau tidak? This is my first song. Take back my life song. Please let my life song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni abang nak sharekan sikit pasal sedikit ilmu pasal faraid lah. Okey, so masing-masing kita tahu sebagai orang Islam, faraid ni adalah satu sistem ataupun satu metod yang digunakan dalam pembahagian harta pusaka. Okey, jadi bila melibatkan faraid ni, maknanya kita bercakap tentang harta pusaka lah. Harta pusaka ni apa dia? Okey, harta pusaka adalah harta kita ataupun aset kita apabila kita dah tak ada. Sewaktu kita masih ada, dia dipanggil sebagai aset ataupun harta. Tapi bila kita dah tak ada, dia dipanggil sebagai harta pusaka. Okey. So, kita biasa tengok dekat media sosial macam mana bila berlaku kematian kepada katakanlah ketua keluarga, macam mana waris-waris yang tinggal ni tadi dia terkesan dalam nak meneruskan dia punya kehidupan. Kadang-kadang mungkin yang meninggal dunia ni tadi dia ada aset. Katalah dia ada rumah, dia ada kereta, mungkin dia ada akaun simpanan yang banyak, mungkin dia ada simpan dekat ASB atau tabung haji atau tempat-tempat lain kan, mungkin unit trust ke apa ataupun saham ke apa kan. Tapi sedar atau tak, aset ni kebanyakan adalah bukan aset yang cair. Even aset yang cair macam akaun simpanan ataupun tabung haji ataupun ASB, sedar atau tidak, walaupun kita dah letak penama sebenarnya adalah hanya sebagai pemegang amanah, dan dia kena bahagikan harta pusaka tadi mengikut faraid. Penama dalam let's say tabung haji, ASB, akaun simpanan, dia bukannya penerima dia adalah hanya sebagai pemegang amanah. Jadi yang ni kena hati-hati dan kena faham. Okey, bermakna selagi harta ni tadi tak dibahagikan secara faraid, bermakna waris tadi, especially waris yang terdekat, biasanya pasangan dan anak-anak, mereka takkan dapat dan mereka tak boleh gunakan harta pusaka ni untuk teruskan kehidupan diorang. Benda ni kena melalui pembahagian faraid dulu, maknanya semua harta pusaka tadi kena kumpulkan dan dibahagikan. Bila bahagikan, masing-masing dah dapat bahagian, masa tu baru kita boleh gunakan. Selagi dia tak dibahagikan, bermakna waris dia tadi tak boleh nak gunakanlah apa aset yang ada tu, walaupun aset tu banyak. Makin banyak aset, sebenarnya makin panjang proses pembahagian harta pusaka dan makin rumit dia punya proses. Okey. So, tadi abang dah sharekan apa masalah dia. Masalah yang berkaitan harta pusaka ni. Benda ni berlaku dalam realiti masyarakat kita sekarang. Kalau tengok last 2 years ataupun tak berapa ingat, mungkin last 3 years, kisah seorang ahli politik yang terlibat dalam kebakaran helikopter, dan selepas kematian dia keluar di media massa berkaitan dengan perebutan harta pusaka dia. Saya tak ingat lah, mungkin antara mak dengan anak ke dengan cucu macam tu lah, lebih kurang Jadi kita bukan nak mengungkit benda yang melibatkan orang yang dah meninggal dunia, tapi benda ni kita kena ambil iktibar, kita kena ambil, orang kata kena belajar something daripada situ. Macam tahun lepas ada kes seorang artis. Bila artis meninggal, kemudian adik-beradik datang kepada balu artis ni tadi untuk menuntut harta-harta si mati. So benda ni berlaku, realiti. Ini kita bukan nak mengungkit ataupun nak mempergunakan kisah diorang untuk apa kan, tapi kena ambil iktibar dan kena belajar daripada situ. So tadi abang dah ceritakan masalah dia. Sekarang ni abang nak sharekan dia punya solution. Macam mana kita nak uruskan
kita punya masalah berkaitan harta pusaka ni, tu satu lagi, macam mana kita nak sebenarnya nak uruskan waris-waris yang ditinggalkan oleh orang-orang kita sayang ni tadi. So maknanya kalau kita sebagai ketua keluarga, kita kena fikir benda ni daripada sekarang supaya tak menyusahkan orang-orang kita sayang yang mungkin kita akan tinggalkan kemudian. Okay. So nak sediakan aset yang cair, yang murah dan mudah, dan tak perlu proses yang panjang secara faraid untuk kita tinggalkan kepada waris, hibah takaful. Dan hibah takaful adalah satu metod yang paling mudah, paling murah, paling efektif dan paling senang untuk dibuat untuk kita wariskan kepada legasi kita, sebab dia hibah takaful adalah di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2014 dan dia tertakluk di bawah hibah bersyarat dan dia tak perlu dibagikan secara faraid. Maknanya bila anda ada hibah takaful, anda ada satu option untuk anda wariskan kepada legasi anda dengan cara yang lebih cepat. Okey, kalau nak faham lebih lanjut pasal hibah takaful ni, okey, boleh kontak saya ataupun mungkin ada kawan-kawan kat luar yang memang terlibat dengan takaful, perundingan takaful, ejen takaful. So boleh kontak dia orang untuk tanya lebih lanjut macam mana hibah takaful ni. Okey, so Assalamualaikum. Sekian saja daripada saya. Tak insaf tak apa, janji kena ada takaful.